Saman menyaman menjadi tajuk utama malam ini. Di Kuching, Sarawak, Ketua Menteri Sarawak mengambil langkah itu untuk membersihkan namanya. Di Ibu Negara, seorang remaja menyaman Datuk K manakala turut disaman Peguam Negara dan Ketua Polis Negara berhubung kematian seorang tahanan polis. Di Sabah pula, peletakan jawatan timbalan Ketua Menteri cetus persoalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memberi maklumat. Itu reaksi Menteri Besar Pahang terhadap pendedahan buletin utama mengenai penerokaan hutan simpan di Janda Baik yang semakin berleluasa. Siasatan awal, kata Datuk Seri Adnan Yaakob, mendapati kegiatan itu dilakukan sindiket yang menggunakan pendatang tanpa izin dan didalangi penduduk tempatan. InsyaAllah pihak berkuasa, Jabatan Perhutanan, Pejabat Tanah Galian dan juga pihak pasukan keselamatan akan mengambil tindakan kerana kebanyakan tanah ini dicoboh oleh pendatang asing tanpa izin, terdiri pada orang Nepal, Bangladesh dan juga Indonesia, dan kita dapati didalangi oleh orang tempatan. Kajian tidak berkompromi dalam hal ini. Beliau ditemui selepas menghadiri istiadat pembukaan penggal keempat Persidangan Dewan Undangan Negeri Pahang ke-11 oleh Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah. Rabu lalu, buletin utama mendedahkan penerokaan hutan simpan secara haram yang semakin berleluasa di sekitar Janda Baik oleh penanam sayur dan halia dari Bukit Tinggi. Ia menimbulkan kebimbangan penduduk setempat kerana menjejaskan air sungai dan keindahan alam semula jadi yang menjadi tarikan utama pengunjung. Menurut Datuk Seri Adnan, kerajaan negeri memperuntukkan kawasan khas bagi menempatkan semula penanam sayur dan halia di Bukit Tinggi yang sebelum ini meneroka tanah secara haram. Ia membabitkan kawasan lebih 700 hektar dijangka siap disukat Jun ini. Sementara itu, Sultan Pahang dalam titahnya meminta kerajaan negeri memberi perhatian berat terhadap penjagaan alam sekitar, terutama kawasan hutan tadahan air negara. Baginda juga mahu rundingan projek bekalan air ke Selangor dipercepat agar memberi manfaat sama kepada Pahang. Tambahan pula, negeri Pahang akan membekalkan bekalan air mentah ke negeri Selangor. Dalam hubungan ini pula, PT ingin menyeru kerajaan BETA supaya mengadakan perundingan secara serius dan teliti bagi memastikan tidak berat sebelah dan supaya negeri dan rakyat tidak terbeban pada masa yang akan datang. BETA ingin melihat supaya sumber alam dan alam sekitar dipelihara. Projek bekalan air dari Pahang ke Selangor tertangguh sejak beberapa tahun lalu kerana masalah teknikal. Ia termasuk pembinaan empangan Sungai Kelau yang sebelum ini menerima bantahan penduduk tempatan kerana dikuatiri menjejaskan alam sekitar. Buat kali ketiga dalam tempoh 4 bulan tahun ini, pelajar asrama tahun 6 Sekolah Kebangsaan Gua Nangka Mata Air Perlis merana keracunan makanan. Dalam kejadian pagi tadi, 19 pelajar tahun 6 sekolah itu muntah dan cerit-berit selepas menjamah nasi lemak di kantin sekolah terbabit. Pelajar berkenaan menerima rawatan di Klinik Kesihatan Kanga sebagai pesakit luar. Kejadian seumpama itu dilaporkan berlaku sejak tahun lalu dan insiden siang tadi ke-6 dalam tempoh itu. Kejadian terbabit disahkan Pengarah Kesihatan Perlis, Dr. Mahani Yusof. Katanya punca keracunan akan disiasat secara menyeluruh kerana pengusaha kantin sekarang yang baru selepas kontrak pengusaha kantin sebelum ini ditamatkan ekoran kejadian serupa. Ia termasuk tahap kebersihan bekalan air. Kantin berkenaan diarah tutup 14 hari mulai hari ini untuk siasatan. Kali yang ketiga, tapi setelah 2 kali yang lepas tu, kantin operator tu dah bertukar lah. Yang ini adalah pengelola yang baru. Ya. Jadi pihak Jabatan Kesihatan perlu membuat penelitian, membuat pemeriksaan sebab sekarang ni operator yang baru, jadi kita terpaksa untuk nak memastikan apakah faktor-faktor yang menyebabkan kejadian ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Chupeng, Mansur Jusof pula memberi peringatan berikut. Sana pihak kesihatan telah mengambil tindakan-tindakan perlu
Mereka telah pun pergi mengambil sampel makanan untuk dibuat analisis, untuk dibuat analisa, dan saya rasa dalam sikit masa ini akan dapat diberitahulah punca mengenai keracunan ini. Kejadian sama berlaku kepada 40 murid Sekolah Kebangsaan Jalan Pegoh, Pasir Putih, Ipoh, Perak. Mereka keracunan selepas minum susu bantuan sekolah yang diedarkan untuk memperbaiki taraf pemakanan dan kesihatan murid miskin pagi tadi. Daripada jumlah itu, 4 murid dimasukkan ke Hospital Ipoh untuk rawatan lanjut. 10.30 pagi tadi, pelajar sekolah terbabit diedarkan susu kotak di bawah program susu sekolah. Malangnya beberapa minit kemudian, pelajar terbabit mengadu sakit perut. Kita orang minum, lepas tu cikgu beritahu tak boleh minum dah. Kita orang buang. Dah expired lah. Bulan. Kenapa? Adik minum ke? Tak tahu. Cikgu bagi adik minum lah. Mengikut anak kata tarikh sudah luput. Jadi tak sepatutnya berlaku sebab ini ada Kementerian Pendidikan sepatutnya alert lah benda ni kan. Ada pula yang mendakwa kejadian itu satu kecuaian. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Ahmad Razin Ahmad Mahir ketika dihubungi berkata pihaknya menjalankan siasatan mengenal pasti punca keracunan itu. Jabatannya telah mengambil sampel susu itu untuk siasatan. Katanya Jabatan Pelajaran Negeri memandang serius kes sedemikian kerana kementerian menekankan aspek 3K iaitu keselamatan, kebersihan dan kesihatan. Pelajar yang dirawat di hospital dibenarkan pulang petang tadi. Kebiasaannya 3 hingga 5 tahun tetapi sasaran selepas penambahbaikan sistem penyampaian pihak berkuasa tempatan yang diumum Perdana Menteri siang tadi ialah 6 bulan dan bagi projek berimpak tinggi tempohnya 4 bulan. Dan untuk menjayakan sasaran baru ini, Perdana Menteri turut mengumumkan penggunaan Indeks Petunjuk Prestasi atau KPI terhadap pihak berkuasa tempatan. Selain itu, prestasi mereka juga akan dipantau oleh Badan Pengawas atau Inspektorat. Badan sama juga akan menerima aduan dari orang ramai. 4 inisiatif untuk melancarkan sistem penyampaian pihak berkuasa tempatan diumumkan di majlis ini. 2 yang sudah diketahui umum ialah mengenai CCC menggantikan CFO, manakala satu lagi mengenai konsep bina dan jual. Pendekatan terbaru yang diumum Perdana Menteri di majlis ini yang turut dihadiri sebilangan besar anggota Jemaah Menteri dan Menteri Besar serta Ketua Menteri ialah mengenai langkah memperkasa urus setia pusat setempat atau OSC. Melaluinya proses berulang-ulang dan bertindih sebelum ini dihapuskan. Umpamanya permohonan membabitkan tanah. Struktur baru OSC akan diketuai yang dipertua PBT yang dianggotai wakil semua agensi berkenaan. Hasilnya semua permohonan akan selesai dalam tempoh 6 bulan. Di majlis ini, Perdana Menteri turut mengumumkan penggubalan akta yang membawa kepada wujudnya jawatan Komisioner Bangunan untuk menghapuskan kerenah mengenai pengeluaran sijil strata. Sijil untuk bangunan tinggi itu seharusnya dikeluarkan tidak lebih daripada tempoh 6 bulan selepas premis diisytihar selamat untuk diduduki. Dan bagi memastikan inisiatif terbaru ini dinikmati kesannya oleh masyarakat pelabur dan rakyat umumnya, Perdana Menteri turut memberi maklum kepada ketua jabatan yang hadir mengenai prinsip accountability. Saya juga tidak mahu lagi melihat keputusan-keputusan yang tergantung. Pemohon mempunyai hak untuk mendapat jawapan yang jelas sama ada ya atau tidak dalam masa yang ditetapkan. Proses dan prosedur ini telah dirombak bagi meningkatkan ketulusan dan accountability. Kita sebagai penggerak kepada sistem ini haruslah juga bersifat tulus dan memikul accountability. Bagi memastikan apa yang direncana berjalan mengikut jadual, Perdana Menteri turut mengumumkan tempoh 2 bulan untuk semua kaki tangan PBT menjalani kursus. Kerana saya tidak mahu nanti apabila semua telah diumumkan akan berlaku salah faham, akan berlaku kekeliruan, akan berlaku kesilapan, akan berlaku kurang faham, kurang pasti. Ini akan menyebabkan rakyat lebih marah kepada kita. After the announcement has been made, there's still no lack of understanding, there's still delay, there's still kelang kabut, there's still confusion. Ini saya harap tidak akan berlaku. Pada masa sama, beliau juga berharap pihak yang melanggan perkhidmatan PBT memahami dan mengambil tahu perubahan yang sedang direncana.
Datuk Seri Abdullah turut mengumumkan aplikasi Indeks Petunjuk Prestasi atau KPI untuk kaki tangan PBT. Pengawasan dari luaran juga akan turut dilakukan oleh Badan Pengawas atau Inspektorat. Di akhir 2 bulan nanti pasukan inspektorat tersebut akan melapor kepada Jemaah Menteri tentang sesuatu pelaksanaan bagi setiap PBT. Prestasi pelaksanaan akan menjadi bukti kepada tahap komitmen dan keikhlasan pihak pelaksana. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan beberapa insentif untuk menggalakkan pemaju mengguna pakai konsep bina dan jual. Ia dilihat jalan keluar kepada projek terbengkalai yang sehingga kini hari ini masih kami siarkan. Insentif pertama, pemaju yang memilih konsep bina dan jual ini diberikan pelepasan deposit bagi permohonan lesen. Kedua, tempoh memproses cadangan dipendekkan kepada 4 bulan. Dan ketiga, pemaju boleh mengganti syarat bina rumah kos rendah dengan membina rumah kos sederhana rendah. Saya harap tidak akan ada nanti laporan daripada mana-mana jabatan yang sengaja melengahkan ataupun yang tak tahu nak berjalankan kerja. Kalau sengaja melengahkan, tak tahu jalankan kerja, kita ambil orang lain semua buat kerja. Dalam perkara itu, Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDA menyebut baik inisiatif kerajaan untuk mempertingkatkan sistem penyampaian industri hartanah negara. REHDA juga yakin ia akan memperbaiki tahap profesionalisme serta meningkatkan daya saing industri hartanah termasuk di peringkat antarabangsa. Our Prime Minister is pro-business and also what he has announced is a step in the right direction for the construction and the property sector. And this will definitely help to the spillover effect of the 145 downstream industry, that it will be benefiting from this spillover effect from the additional developments and more construction work to be done for the country. Bersatu terus menguasai ICT dan teknologi terkini. Itu 3 kunci utama digariskan pemimpin Melayu nombor 1 masa kini jika orang Melayu ingin terus berkuasa. Dan semangat bersatu itulah, kata Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, akan menentukan arah perjuangan kerajaan untuk membela nasib rakyat. Ketika menyampaikan amanatnya kepada lebih 1,000 jawatankuasa penerangan UMNO seluruh negara pagi tadi, Presiden UMNO ini turut menggariskan kriteria sokongan kepada 3 kunci utama itu. Dan semua itu bukan sekadar mampu memberi kekuatan orang Melayu untuk terus berkuasa, malah dihormati di pesada dunia. Melonjakkan bangsa daripada tahap atas pentas kepada sekurang-kurangnya ke tahap ceiling. Tapi ini bukan satu perkara yang senang, banyak cabaran, banyak dugaan. Tetapi kalau UMNO terus berjuang, UMNO committed, saya fikir rakyat akan terus menyokong parti ini untuk kita sama-sama dapat membawa satu lonjakan yang baru. Globalisasi lah, kita mesti pandang luas, pandang menuju wawasan luas lah, masa depan yang besar kan untuk generasi yang akan datang. Mewujudkan semangat kekeluargaan yang lebih utuh, lebih kuat bagi membina kecemerlangan bangsa dan juga menyarankan juga kepada semua pejuang-pejuang parti khususnya UMNO. Jadikan perjuangan membela maruah bangsa, agama dan tanah air ini sebagai satu ibadah. Dan sudah pasti ianya dapat mengimarahkan lagi semangat perjuangan kita bagi menegakkan perjuangan yang kita jayakan selama ini. Tan Sri Chong Kah Kiat hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kebudayaan, Pelancongan dan Alam Sekitar. Peletakan yang berkuat kuasa Isnin depan menyebabkan tiada wakil Parti Liberal Demokratik dalam barisan Kabinet Negeri itu. Selain menimbulkan persoalan sebab musabab yang mendorong kepada keputusan itu. Rentetan peletakan jawatan Tan Sri Chong bermula 9 pagi tadi. Satu sidang media khas dimaklumkan. Namun tanpa disangka, sidang media itu bermaksud seperti berikut. I have this morning sent in my letter of explanation to the TYT. And many of you knows that I have been in BN for the last 30 years. I never left BN for the last 30 years. And I am one of those politicians who never move. And today,
I have to take this decision, and I will say no more today. Tan Sri Chong yang pernah memegang jawatan Ketua Menteri dari 2001 hingga 2003 menyerahkan jawatan Presiden LDP kepada Datuk V.K. Liew September tahun lalu. Beliau kemudiannya diasak dengan pertanyaan apa sebenarnya mendorong beliau meletakkan jawatan secara mengejut. Ini termasuk sama ada beliau berselisih faham dengan Ketua Menteri Datuk Musa Aman ataupun ada kaitan hubungannya dengan anggota Jemaah Menteri yang lain serta kerajaan negeri. Tanpa memberi ulasan lanjut, Tan Sri Chong berkata ia berkaitan soal prinsip. Well, it's not sudden. I'm nobody. I'm not important. I'm nothing. I will be only giving my statement today. You know, my statement which I have prepared myself, and it will be good for now. Namun tidak teragak-agak untuk membuat ulasan lanjut jika difikirkan perlu kelak. I will have my say, you know, if need be, when the time comes, if need be. Otherwise, I will try to refrain. I'm a very patient man. I'm known to be very patient, and whatever I can refrain, I will refrain. You know, unless I'm forced to. But I will, you know, I will stand by what I have been doing in all my political life. I will stand by my principle. Ulasan berikut pula dinyatakan apabila soal LDP tanpa wakil dalam Kabinet Sabah dibangkitkan. It's nothing new to LDP. You remember we were once represented and then not represented subsequently in the early mid-90s. Remember that? When we had one ministers and then we didn't have? In 1995? Yeah. So I believe, you know, our party, a very small party, not important. You know, we are used to this. We are used to this. You know, if we are not represented, doesn't matter. Tan Sri Chong kemudian mengakhiri sidang medianya dengan ungkapan berikut. Life goes on. I have had worse than this before in my 30 years politics. Dan ini pula ulasan Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah. Datuk Musa Aman telah pun memaklumkan kepada saya yang Yang Berhormat Datuk Chong Kah Kiat akan meletak jawatan berehat. Jadi pada saya tidak mempunyai sebarang halangan dan bolehlah dia letak jawatan dan berehat. Dia yang lama dah mau berhenti. Ya. Jadi I think it's time for him to step down. Right, it's time for him to step down. Maybe. But he said he was stepping down based on principles. I have no problem with him. Mengambil ringan soal penama, punca kebanyakan pewaris pencarum kumpulan wang simpanan pekerja sukar buat tuntutan. Penjelasan KWSP itu merujuk kepada kesulitan seorang balu yang kami paparkan Selasa lalu. Hanya 4.3 juta pencarum telah mendaftar penama. Bukan saya buat penamaan, mereka yang telah buat penamaan itu mesti update penamaan itu. Kalau dibuat sebelum dia kahwin, bila dah kahwin itu kena tukarlah penamaan. Dulu mungkin anak kepada mak bapak dan kemungkinan kepada bekas girlfriend. Tapi sekarang sudah kahwin, perlu pada anak dan isteri. Penjelasan kepada Buletin Utama itu berdasarkan aduan Ahmoy anak Inggit dipaparkan Selasa lalu. Ahmoy mendakwa sijil perkahwinannya dengan bekas pencarum tidak diiktiraf KWSP. Menurut Nik Effendi, pengadu dah mendiang suaminya berkahwin mengikut adat tetapi gagal mendaftar perkahwinan dengan Jabatan Pendaftaran Negara di Sarawak. Surat akuan bersumpah Mahkamah Tinggi yang dikemukakan pengadu juga tidak lengkap kerana tidak menyatakan nama suaminya. Kita tidak tolak kes ini. Kita bagi ruang lain pada Puan Amor untuk buktikan dokumen-dokumen lain yang boleh menyokong permohonan beliau. Pertama ialah kita minta sama ada surat kuasa mentadbir LA daripada Mahkamah Tinggi atau surat perintah perbahagian. Ini dikeluarkan oleh pejabat daerah. Dan dokumen ketiga adalah surat arahan daripada Amanah Raya Berhad. Salah satu dokumen, bukan ketiga-tiga dokumen kita perlu salah satu dokumen. 12 defendant termasuk Peguam Negara, Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia hari ini disaman RM29 juta
berhubung kejadian seorang tahanan polis G. Francis Udayapan yang ditemui mati dalam keadaan mayatnya yang reput di Sungai Kelang. Dalam penyataan tuntutannya, ibu kepada Francis G. Sarah Lili mendakwa anaknya yang ditahan polis atas tuduhan mencuri telefon bimbit telah didera polis hingga mati dan dicampakkan ke dalam sungai. Writ saman cuai menuntut ganti rugi itu difailkan oleh Sarah Lili di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Sivil di Wisma Denmark Ibu Negara siang tadi. Ia menamakan Peguam Negara Tan Sri Abdul Ghani Patail, Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan, Pemangku Ketua Polis Kuala Lumpur SSC 1 Zulhasnan Najib Baharudin dan Ketua Polis Perak Datuk Aziz Bulat sebagai defendant. Antara yang turut dinamakan sebagai defendant ialah Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Datuk Mustafa Abdullah dan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Bakri Omar. Penjelasan defendant bahawa Francis terjun ke dalam sungai selepas melarikan diri dari tahanan tidak dapat diterima. Peguam negara juga didakwa sengaja melengah-lengahkan prosedur inkuest menyebabkan mayat anaknya ditahan secara tidak sah selama 2 tahun di hospital. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud akan memfailkan saman berhubung satu laporan media asing. Beliau terbabit dalam rasuah. Setiausaha akhbarnya Amin Sahmat dalam satu kenyataan berkata Tan Sri Abdul Taib sudah mengarahkan peguamnya mengambil tindakan undang-undang itu bagi membersihkan namanya. Akhbar luar negara Japan Times sebelum ini mendakwa Tan Sri Abdul Taib terbabit dalam skandal rasuah 32 juta ringgit dengan sebuah syarikat Hong Kong bagi mengeksport balak ke Jepun. Bayaran itu dikatakan dibuat kepada 9 syarikat perkapalan Jepun. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata tiada laporan dibuat mana-mana pihak bagi membolehkan siasatan dijalankan BPR. Sementara itu, siang tadi Bernama melaporkan 20 ahli parti keadilan rakyat membuat laporan kepada BPR dan polis berhubung skandal rasuah itu. Remaja lelaki yang mendakwa dipukul suami penyanyi terkemuka Datuk Siti Nurhaliza, Datuk Khalid Muhammad Jiwa memfailkan saman siang tadi. Muhammad Kashif Haris, 19 tahun mengemukakan saman itu di Pejabat Pendaftar Mahkamah Sivil Shah Alam. Haris sama ibu bapa Kashif, Shahin Akhtar dan Haris S. Abdullah. Writ saman menamakan Datuk Khalid defendant. Pernyataan tuntutan menyebut 17 Mac lalu Muhammad Kashif menerima 2 SMS daripada anak Datuk Khalid. Muhammad Adib memintanya datang ke rumah di Bukit Antarabangsa. Sewaktu di rumah itu, Muhammad Kashif mendakwa dipukul Datuk Khalid tanpa sebab dan dengan niat jahat serta melulu menuduh Muhammad Kashif mengedar dadah dan memaksanya mengaku seorang pengedar dadah. Preventif turut menuntut ganti rugi am, ganti rugi khas, ganti rugi teruk dan kos serta apa juga perintah dan relief lain. Datuk Khalid dalam satu kenyataan kepada TV3 memaklumkan akan membuat tuntutan balas terhadap Muhammad Kashif serta pihak lain yang terlibat. Beliau menyifatkan tuntutan sivil yang dibuat terhadapnya tuduhan berunsur fitnah dan tomahan. Sehingga kini Datuk Khalid masih belum menerima writ saman yang dikemukakan terhadapnya. Kemenangan BN pada pilihan raya kecil Dun Macap semalam membuktikan sokongan semua kaum kepada kerajaan tetap utuh. Apapun kegagalan DAP yang dianggap kemenangan oleh pembangkang tidak boleh dipandang remeh. Jentera BN juga tidak boleh terus selesa dengan pencapaian itu. Sebaliknya perlu memastikan kemenangan besar bagi kerusi Dun Ijuk akhir bulan ini. Lambaian kemenangan ini bukan usaha individu tetapi usaha seluruh jentera BN yang turun padang sehingga ke akar umbi sepanjang 9 hari berkempen. 4,081 majoriti undi pada pertandingan 1 lawan 1 membuktikan asas politik pembangunan ditagih di kawasan luar bandar. Dan Macap menolak politik sempit yang berasaskan kata-kata panas semata-mata. Taktik DAP bergabung usaha dengan Parti Keadilan Rakyat untuk meraih sokongan pengundi Melayu juga tumpas di Macap. Namun bagi pembangkang, kegagalan itu satu kemenangan buat mereka. DAP dapat mempertahankan wang deposit, menambah undi dan mengurangkan majoriti. Jadi kalau ada pembeza 200 undi kepada DAP, ini tidak ada memberi apa-apa makna. Kerana trend mengundi sokongan rakyat kepada BN masih sama. Ada peti undi yang undi BN meningkat dan ada yang sedikit menurun. Misalnya di Tompok Panas Macap Umbo, jumlah keraan undi lebih baik. Tetapi di Macap Baru merosot walaupun BN masih menang. Rekod semalam anak jati Macap Baru ini memperoleh 5,533 undi.
Manakala calon DAP ini yang dipertaruhkan kali kedua hanya mendapat 1,452 undi. Dengannya kita juga tanya Lai lah sebagai wakil rakyat. Saya akan bertanding balik ke tempat ini lagi. DAP kemungkinan akan balik ke sini untuk bertanding dengan melibat Barisan Nasional. Dan saya harapkanlah kalau pihak pucuk pimpinan Barisan Nasional memberikan peluang kepada saya akan bertahan lagi lah. Bertahan untuk mempertahankan kursi ini. Dan saya akan cabaran daripada DAP, saya akan turunkan daripada undi-undi daripada kampung ini hasil di kampung Macam Baru. Detik Niaga dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Menteri Kewangan kedua Tan Sri Noor Yaakob menegaskan pengukuhan ringgit bukanlah sesuatu yang perlu dibimbangkan. Beliau turut menyangkal analisis yang menyatakan prestasi ekspor negara yang lebih lemah baru-baru ini disebabkan pengukuhan ringgit. At this level, we are not worried, and we expect ringgit to be stable. It has not been volatile. It has strengthened gradually, very gradually actually. Nilai ringgit mencecah 3.44 berbanding dolar hari ini. Ia paras tertinggi sejak Februari 1998. Mata wang negara telah meningkat hampir 10% berbanding dolar sejak tambatan ringgit dimansuhkan Julai 2005. Sementara itu, Tan Sri Noor Yaakob berkata kerajaan tidak bercadang menetapkan tarikh akhir baru bagi penamaan rakan strategik baru Proton. Menurut beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi masih menunggu Ketua Volkswagen bertemu dengannya bagi membincangkan cadangan pakatan strategik dengan Proton. But could you give some insight as to what's holding the talks up, though? No. What's holding everything? Nothing. There's no issue. No new deadline. No new deadline. We'll just wait for the PM to meet. Okay. Penamaan rakan strategik baru Proton ditangguhkan setelah rundingan dengan syarikat pengeluar dari Eropah itu dilaporkan belum mencapai kata sepakat. Selain Volkswagen, kerajaan juga sedang meneliti cadangan syarikat lain yang berminat memperoleh kepentingan dalam Proton. Terdahulu, Tan Sri Noor Yaakob melancarkan pusat kepimpinan UEM Group Berhad serta logo baru kumpulan itu. Afin Holdings Berhad sedang mempertimbang untuk menjual antara 20 hingga 25% kepentingannya kepada Bank of East Asia Limited dari Hong Kong. Ia kini sedang meneliti kertas cadangan untuk dihantar ke bank negara sambil menjangkakan semua urusan pengambil alihan dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini. Afin Holdings, syarikat induk kepada Afin Bank. Bank of East Asia kini memegang 4% kepentingan dalam Afin Holdings. Susulan cadangan pengambil alihan itu, Bosted dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera dijangka tidak akan mengurangkan pegangan mereka dalam Afin. Sebaliknya, Afin mungkin menerbitkan saham baru kepada Bank of East Asia. We hope to expand our market share not only to do business in Malaysia but also to go into the region using the expertise, the networking of the potential partner to expand into those regions. Afin juga mengunjurkan kadar pinjaman tidak berbayarnya dapat dikurangkan kepada 8.2% tahun ini berbanding 11.7% akhir tahun lalu. Ia akan dilakukan menerusi perolehan sejumlah NPL itu kepada sebuah syarikat tujuan khas SPV. Afin Holdings merekodkan keuntungan RM314 juta tahun lalu. Komponen komputer syarikat pelabur asing bernilai 1.45 juta ringgit dicuri, 6 ditahan termasuk seorang wanita berjawatan pengurus sebuah kilang. Dengan penahanan itu, sebahagian besar komponen yang dilarikan ditemui semula polis seberang Perai, Pulau Pinang dalam tempoh 48 jam. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, ACP Muhammad Anil Shah Abdullah, rompakan berlaku di sebuah kilang milik pelabur asing di Bukit Minyak. Kehilangan 726 unit komponen bernilai RM2,000 setiap satu itu disedari pengurusan kilang selepas selesai menjalankan audit 11 April lalu. Kecurian itu dipercayai dilakukan secara berperingkat bagi mengelak perbuatan itu dihidu pengurusan kilang. Lalu satu laporan polis dibuat pada hari sama. Susulan itu, seorang lelaki dan wanita berjawatan pengurus dari sebuah kilang yang sering berurusan dengan syarikat terbabit ditahan. Polis kemudian berjaya menemui 600 unit komponen bernilai 1.2 juta ringgit.
6 suspek berusia 25 hingga 40 tahun ditahan reman bagi membantu siasatan. Mereka termasuk pekerja kilang, bekas pekerja serta orang tengah dan bekas penjaga gudang kilang terbabit. Yang menarik perhatian juga dalam kes ini adalah suspek wanita dengan lelaki ini cuba menjualkan balik semula part of this thing kepada salah satu cawangan syarikat ini. So syarikat ini ada banyak, dia ada beberapa plants. So mereka cuba jual balik kepada one of the other plants. Tinggal beberapa jam saja lagi sebelum kontingen ekspedisi terjun bebas Kutub Utara Putra UMNO akan melepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke Norway. Tengah hari tadi, kontingen 19 orang itu diperkenalkan kepada Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin selepas solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya. 3 daripada peserta kontingen itu wakil media termasuk 2 kru TV3, wartawan Hazra Muhammad yang turut membuat terjunan dan juru kamera Haizal Khamis. Selepas solat Jumaat, semua anggota kontingen menunaikan solat hajat diimamkan Imam Masjid Putra Abdul Manap Mat. Pemergian kumpulan itu turut diiringi kata-kata semangat dan doa timbalan Perdana Menteri. Saya berharap ini bukan satu pengalaman pada mereka sahaja, tetapi sebagai role model kepada generasi muda yang lain. Sesuatu yang kita lakukan itu dia ada kesan yang besar kepada yang lain kerana sesuatu yang dilakukan yang bersifat luar biasa yang menunjukkan pencapaian yang tinggi boleh memberi rangsangan kepada generasi muda untuk melihat kepada diri mereka sendiri tentang apa yang boleh mereka lakukan. Perbandingan dua situasi yang amat bertentangan, demikian menurut juru analisis jenayah, berhubung bahasa tubuh atau body language dan ekspresi wajah, facial expression, dua tentera laut Britain berhubung penahanan mereka. Juru analisis jenayah berkaitan sains pelakuan dan percakapan Kamal Afandi Hashim berkata, wujud juga beberapa pergerakan atau bahasa tubuh tidak konsisten antara satu sama lain, iaitu pengakuan di Iran dan penafian di Britain. Kalau dalam keadaan yang ditunjuk ini, mereka bukan ahli SAS. Kalau dia Special Air Service, regimen komando dia tak akan jadi macam itu. Dia tak akan mengakui perbuatan dia memasuki kawasan tersebut. Video 15 anggota tentera laut Britain bersantai, makan dan bermain pingpong menunjukkan mereka selesa. Kalau dipaksa, tahanan boleh memberi mimik muka dan kedudukan badan yang menggambarkan tekanan. Bukan diatur oleh Iran, mereka selesa dalam keadaan normal, dilayan dengan baik, kecuali mereka adalah pelakon handalan. Kalau dalam keadaan tertekan, dia tidak akan bagi you scarf. Dia tak akan bagi you semua ni. Dia tak akan bagi you sudu dan garfu. Dia tak akan bagi you untuk bermain. Lebih baik dia habiskan masa dengan membuat soal desak, interrogation. Menurutnya lagi ketika dalam tahanan, cara bercakap, intonasi, komposisi badan tidak menunjukkan ketua klasi Fair Turney dipaksa oleh Iran. Pengakuan itu lahir daripada rasa bersalah kerana menceroboh. Tetapi dalam keadaan kedua, ketika menjual cerita kepada stesen ITV dan akhbar The Sun, nampak perubahan pola perkataan lebih tersusun, bercakap dengan berhati-hati dan gerak mata yang agak mengelirukan. Isyarat menipu dapat dikesan pada anak mata membesar dan nafas tersekat. Kalau macam ini dia mungkin dah di brief dalam sistem politik satu negara ni kadang-kadang psikologis yang di brief untuk bercakap macam itulah. Padahal kalau kita tengok dalam keadaan ini perkataan yang berskrip, senang ceritanya. Dia teratur dan tersusun, bukan berdasarkan pengalaman. Dakwaan yang tidak benar sebagaimana diucapkan paling jelas ditunjukkan Lieutenant Felix Carman dalam sidang media menafikan pencerobohan. Carman memegang kertas dan minum air. Itu satu daripada isyarat pembohongan. Kalau peristiwa itu berlaku, kenapa dia perlukan kertas? Dalam keadaan biasa pun kita tak perlukan kertas untuk bercakap. Kecuali kalau memang kita terpaksa mengatur perkataan dengan agenda dan motif tertentu, maka seseorang yang menghadapi keadaan ini akan cuba membaca teks tersebut, tetapi badannya memberi isyarat yang berbeza. Kehausan.
Dawan ini pula lebih bercorak ucapan dan membaca skrip di hadapan kamera atau lebih tepat, membaca teleprompter. Jakarta dijangka mengemukakan bantahan rasmi kepada New Delhi kerana ujian peluru berpandunya telah menyebabkan sebuah pesawat penerbangan Republik itu terpaksa berpatah balik. Perkara itu dibayangkan sendiri Menteri Pengangkutannya Hatta Rajasa. Semalam India mengumumkan kejayaannya melakukan ujian peluru berpandu baru yang berupaya membawa kepala peledak nuklear. Bagaimanapun ketika ujian sebuah pesawat Garuda yang dalam penerbangan ke Arab Saudi membawa jemaah umrah sedang melalui ruang udara negara terbabit. Kerana itu menyebabkan pesawat Boeing 747 berkenaan yang membawa 400 bakal jemaah terpaksa berpatah balik selepas 90 minit berlepas dari Jakarta. Kita ke laporan sukan selepas ini. Faisal Ismail sudah pun menunggu. Silakan Faisal. Terima kasih Yasir dan Liza. Diharapkan anda juga semua sudah menunggu kerana Fiesta Media Idola dirasmikan di Kuantan malam ini. Dan juga akan kami paparkan mengenai keputusan Cristiano Ronaldo untuk kekal bersama Manchester United walaupun dipancing Real Madrid. Salam sejahtera. Kita mulakan dengan perkembangan bintang bola sepak Manchester United dan Portugal Cristiano Ronaldo. Penyerang sensasi itu dilaporkan kekal bersama United untuk tempoh 5 tahun lagi sekaligus menamatkan spekulasi bahawa Ronaldo, 22 tahun, bakal dipancing kelab gergasi Spanyol Real Madrid. Ikatan baru Ronaldo di Old Trafford menggembirakan United yang masih segar dengan kemenangan besar 7-1 ke atas Roma untuk ke separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah. Lawan Web United mengumumkan Ronaldo telah menandatangani kontrak baru dan gembira untuk kekal bersama United. Keputusan terbaru itu juga melegakan pengurus Alex Ferguson kerana Ronaldo adalah aset utama United yang memburu 3 kejuaraan musim ini. Ronaldo dijangka dinobatkan pemain terbaik Liga Perdana Inggeris EPL berdasarkan prestasi memberangsangkan musim ini. Fiesta Media Idola, tamasya sukan yang tidak kurang hebatnya dalam kalender acara tanah air. Sebentar lagi, FMI edisi ketiga akan dirasmikan oleh Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah di Stadium Darul Makmur, Kuantan. Rasutan artis, personaliti sukan serta golongan media sudah berkumpul meriah untuk acara perbarisan pada malam pembukaan. Kita bersama Hasnida Hanim Ahmad Kamil untuk perkembangan FMI di Kuantan. Silakan Hanim. Terima kasih Faisal di Sri Pentas. Edisi ketiga Fiesta Media Idola secara rasminya berlangsung sebentar saja lagi. Untuk makluman, petang tadi 2 acara telah diadakan iaitu futsal lelaki dan futsal wanita. Dan menyusul selepas upacara perasmian sebentar lagi, acara olahraga saringan iaitu 100 meter, 200 meter dan acara lari berganti-ganti lelaki dan wanita. Memang tak dapat dinafikan sebentar saja lagi upacara perasmian akan diadakan, tetapi penonton telah pun mula berada di Stadium Darul Makmur Kuantan ini sejak jam 7 petang lagi. Dan untuk mengetahui apakah keunikan Fiesta Media Idola 2007, bersama saya ketika ini ialah pengasas Fiesta Media Idola sendiri iaitu Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah. Apa khabar Tengku? Alhamdulillah. Baiklah Tengku, mungkin Tengku boleh ceritakan sedikit kepada penonton di rumah apakah keunikan FMI 2007 tahun ini? Keunikan tahun ini agaknya beza daripada tahun yang lepas. Kita mengadakan satu telematch yang di mana akan diadakan balap penutup dan juga kita menambah satu acara lagi, acara futsal lelaki. Dan kita dari segi hiburan
saya telah menjemput Twilight Orchestra yang dipimpin oleh ADMS dari Jakarta. Dan nyanyinya Rita Janti dan Siti Nurhaliza untuk malam ini. Okey, memang meriah ya. Sebentar lagi upacara perasmian Tengku. Jadi Tengku, mungkin saya terdengar idea lah. Saya terdengar idea yang Tengku akan mengadakan FMI di edisi akan datang nanti di luar negeri Pahang. Jadi apa komen Tengku? Setakat ini ialah ini masih dalam perancangan dan saya memang berhasrat untuk membawa sana dan tapi ini saya kena bincang dulu dengan rakan-rakan media dan mendapat persetujuan daripada pihak seberang. Dah ada ura-ura di mana tu Tengku? InsyaAllah Jakarta. Wow, itu dia Jakarta, Indonesia. Jauh tu kontingen FMI akan bertanding di luar negeri Pahang ini. Jadi itulah dia pengasas FMI Pesta Media Idola Tengku Muda Pahang. Terima kasih Tengku. Okey. Jadi bagi penonton di rumah maupun penduduk-penduduk yang berdekatan di Bandar Kuantan ini, jangan lepaskan peluang untuk datang beramai-ramai menyaksikan Fiesta Media Idola dan mengikuti perkembangan semasa dari ke semasa hanya di TV3. Sekian dulu dari saya, Hasdani Amal Kamil, lintas langsung dari Stadium Darul Mama Kuantan Pahang. Kembali semula Seri Pentas bersama Faisal. Terima kasih Hanim di Kuantan. Kontingen TV3 ke FMI juga sudah mula memanaskan badan di Kuantan diketuai pengarah operasi TV3 Anthony Firdaus Bujang selaku Chef de Mission TV3 ke Kuantan dengan misi memperbaiki tempat kedua keseluruhan tahun lalu. Terus berada di perkarangan Seri Pentas menyaksikan pelepasan kontingen TV3 pagi tadi, Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian TV Media Prima Datuk Farid Ridzuan. TV3 tahun ini diundi dalam kumpulan B bersama Astro, kumpulan utusan, kumpulan Karangcraft dan pendatang baru My Team. Dengan misi memperbaiki pencapaian tahun lalu, TV3 tetap meletakkan semangat kesukanan sebagai asas perjuangan di Kuantan nanti. Simple aja, berjuang dengan penuh semangat kesukanan. Menang kalah itu memang adat, tapi kalau boleh menang, menanglah kan. Untuk tahun kedua berturut-turut, pengangkutan TV3 ke Kuantan sekali lagi ditaja Mahligai Express Sendirian Berhad. Menajakan bas kepada kontingen TV3 untuk menjayakan dan memeriahkan lagi Pesta Idola bersama TV3. Lepasan kontingen TV3 pagi tadi turut disiarkan secara langsung menerusi Malaysia hari ini. Kita beralih ke kejohanan badminton Asia ABC di Johor Bahru. Tumpuan malam ini pertemuan pemain harapan negara Lee Chong Wei dengan Taufik Hidayat dari Indonesia. Terkini kabar yang agak suram buat kem badminton negara. Set pertama sudah tamat. Chong Wei tewas 21-17 di tangan Taufik. Set kedua sedang berlangsung. Begitupun persorangan wanita negara Wang Miu menggembirakan penonton tempatan dengan mempamer aksi cemerlang menempah tempat ke separuh akhir. Miu satu-satunya pemain persorangan yang tinggal mendudukkan pemain Jepun Fujii Mizuki 21-19, 21-12. Berkecampuran pasangan Muhammad Farizi Zuan Tazari Wang Peti mara selepas mengenepikan bergu senegara Tan Wei Kiang Hun Ke Wei 21-14, 21-12. Mengenapun cabaran Hu Tien Hao Oi Suk Ai berakhir apabila disekat bergu China He Han Bin Yu Yang pada aksi 3 set 10-21, 21-18, 9-21. Empat pasangan lelaki negara akan beraksi sebentar nanti, termasuk bergu sensasi Koo Kin Kiat Tan Bung Hiong. Aksi sukan luar negara turut dirangkumkan malam ini kejohanan skydiving dalam Dewan di England serta Piala Dunia Kriket di Grenada. Rangkuman dimulakan dengan kejohanan skydiving bukan di ruang udara tetapi di dalam Dewan. Semuanya tentang skill dan semangat sepasukan. Dan pasukan dari Amerika Syarikat menguasainya. Jagohnya tim Air Speed Odyssey mempertahankan juara formasi 4 sepasukan. Manakala tim Arizona Blaze mengungguli terjun gaya bebas duet. Piala Dunia Kriket, pertemuan Super 8 di antara Sri Lanka dan New Zealand. Sri Lanka terus unggul menundukkan New Zealand yang melakukan 6 wiket. Golf terbuka China antara kalender jelajah berkembar Asia Eropah musim ini, permulaan baik untuk wakil tempatan Huang Mingji yang berkongsi kedudukan pendahulu bersama Rafael Jacquelin dari Perancis 68 pukulan, 3 di bawah par. Thomas Bjorn kurang bernasib baik pada saingan hari pertama sekadar melakukan 70 pukulan. Aksi playoff pusingan pertama wilayah timur Hockey Ice NHL, pertemuan menarik Ottawa Senators dan Pittsburgh Penguins. Andre Metzaros dan Chris Kelly antara penyumbang kejayaan Ottawa menundukkan Pittsburgh 6-3. Bola keranjang Liga Juara-Juara Eropah, juara bertahan CSKA Moskow dan Unicaja mengisi 2 slot terakhir peringkat separuh akhir. CSKA menempaskan Maccabi Tel Aviv 78-55.
Manakala wakil Spanyol Unicaja menundukkan Winterthur Barcelona 65-62. Dan itu sekian sukan untuk malam ini. Teruskan bersama Yasir dan Liza selepas ini. Salam hormat dan selamat malam. Bertemu kembali. Tayar sebuah pesawat Fokker F-50 milik Fly Asian Express Fax meletup selepas pesawat mendarat di lapangan terbang Mulu, Sarawak. Ketika insiden itu, pesawat terbabit membawa 20 penumpang termasuk Ketua Polis Miri ACP Abang Abdillah Osman dan wakil media. Kejadian berlaku beberapa minit selepas pesawat berkenaan mendarat jam 2.10 petang tadi ketika bergerak menuju terminal. Bernama melaporkan satu daripada dua tayar belakang sebelah kanan tiba-tiba meletup. Kejadian itu telah dilaporkan ke pejabat Hub Fax di Miri. Sebuah pesawat lebih kecil dihantar untuk membawa penumpang yang dijadual ke Miri. Seorang lelaki yang diburu polis sejak 2 tahun lalu kerana dipercayai terbabit dengan satu pembunuhan ditahan siang tadi. Dan dalam tempoh itu, dia juga giat mengedar dadah. Kediamannya di Desa Serdang dipercayai pusat pembungkusan dadah jenis heroin diserbu polis malam. 266 paket heroin seberat 800 gram dirampas. Nilai rampasan dadah dianggarkan RM30,000. Polis turut menemui beberapa peralatan membungkus dadah, 3 bilah parang serta 2 topeng muka. Seorang wanita warga Indonesia yang juga pembantu rumah lelaki berkenaan turut ditahan. Semua dadah yang dirampas dipercayai untuk pasaran sekitar ibu negara dan dijual pada harga RM75 sepaket. Pada 2005, lelaki itu disyaki terbabit dalam satu pembunuhan di Sungai Lom. 10 paket satu ni dekat 10. Dekat 10. Mana 70? Pelancaran kad jemputan perkahwinan pasangan popular Aishwarya Rai dan Abhishek Bachchan mengakhiri berita utama malam ini. Assalamualaikum. Salam hormat.